ini semua dengan izin Allah SWT belaka, insya-Allah kita akan usahakan. Menteri, sedikit mengenai pengambilan tanah tadi. Menteri, saya mohon penjelasan. Manakah Menteri tahun ini mendapat perbelanjaan yang meningkat dan tadi menyatakan komitmen yang tinggi. Soalan penjelasan khusus saya mengenai pengambilan tanah tadi, kerana di balik pulau punya isu yang amat kritikal di atas nama kemajuan luar bandar, di atas nama pembangunan luar bandar. Kerana balik pulau itu ialah luar bandar. Saya mohon penjelasan Menteri, ada ataupun dana-dana yang diluluskan yang kita bahas ini untuk keperluan-keperluan kritikal kerana disebabkan atas nama pembangunan. Mereka yang dihalau, mereka yang mendapat notis-notis daripada mahkamah, betul di atas disebabkan pembelian oleh pihak swasta, tetapi akibatnya langsung terhadap kebajikan masyarakat setempat. Dan saya rasa perkara ini kalau Menteri dengan komitmen tadi, saya rasa Menteri akan melihat isu ini sebagai isu yang mendesak dan perlu ditangani dengan segera, terutama di dalam Parlimen Balik Pulau. Penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat sahabat daripada Balik Pulau. Pihak kita cukup ikhlas, jelas. Maknanya tadi peruntukan ini semuanya akan cuba menyelesaikan masalah-masalah yang Berhormat sebutkan tadi yang kritikal. Yang bahagian inilah kita memerlukan maklumat daripada Yang Berhormat dan juga sokongan daripada kerajaan negeri. Ini penting. Kerana urusan tanah ini adalah sebenarnya urusan tanah kerajaan negeri. Kalau mereka melewat-lewatkan banyak contoh-contoh yang terdapat pada waktu ini tidak akan membolehkan kerajaan kementerian ini melaksanakan projek seperti apa yang disebut di Balik Pulau tadi. Kalau ada sokongan, ada kerjasama, insya-Allah kita akan laksanakan. Sebab pihak kita melihat rakyat itu kita dahulukan. Jadi boleh berbincanglah di luar nanti yang bagaimana yang perlukan bantuan itu. Oleh kerana itu, Timbalan Menteri, saya banyak panjang lagi ni. ini bukan lampu Aladin ni. Ini bukan esok kita nak hari ni. Dah 54 tahun. Dah 54 tahun yang Timbalan Menteri. Bukan benda baru. Ya, bukan kita minta satu benda yang ajaib. Dan 45 tahun. Tiap-tiap tahun sama, janji berjuta-juta, ratus juta, bilion. Tapi akhirnya masalah tetap sama seperti mana yang dinyatakan oleh Kalabakan. Bukan kita minta benda ajaib. Kita minta satu corak pelaksanaan yang bertanggungjawab, yang telus. Kita tak boleh salahkan pegawai-pegawai kerajaan dan mengatakan oh pihak kerajaan dah buat, duit dah pergi, tapi pelaksanaan dia. Kerajaan bertanggungjawab untuk menentukan pelaksanaan itu tercapai matlamatnya. Dia tak boleh lepas tangan. The buck stops there. With the cabinet, not with the government officers. Jangan kita lepas tangan dengan mudah. Saya tak ada sebut apa-apa dengan government officers. Yang pentingnya saya nak sebut. Saya nak sebut. Kenapa? Kerana kerak, itulah alasannya. Saya sebutkan tadi semuanya ini dengan keizinan Allah SWT. Soal kementerian, soal kita jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kegagalan kita. Jangan kita nak cari alasan. Hakikatnya kita kena akui kelemahan kita. Salam pernah Yang Berhormat, walaupun dalam peringkat jawatankuasa kita relaxkan peraturan, tapi mesti ada juga tata tertib yang sebaik mungkin. Terima kasih Yang Berhormat. Okey. Tadi saya kena ulas juga balik. Tidakkah sedar, saya sendiri pun begitu juga, kampung saya pun dahulunya orang mandi air perigi, minumkan air sungai dan sebagainya, berlampukan kepada lampu minyak tanah. Tapi hari ini bagaimana, lihat begitu juga di Shah Alam, di Johor dan sebagainya, peningkatannya berperingkat-peringkat. Akhir ini inilah keadaan dia. Begitu juga apa yang disebutkan di Sabah Sarawak. Maknanya kita mengakui ini ada kekurangan, tapi namun demikian kita berhasrat. Kita dah mulakan prestasi 2010 menunjukkan ini. InsyaAllah 2011 kita akan tingkatkan, akan tambah lagi. Sebab itu penekanan fokus kita kepada Sabah Sarawak. Kalau saya nak bacakan semuanya berapa peruntukan ini, jelas kepada kita semua bahawa memang kita tumpukan kepada ini. Kerana ini adalah sebahagian daripada peruntukan yang akan kita gunakan. Boleh tanya sikit? Terima kasih. Ini baru nak mula ni Yang Berhormat. Bagi semangat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalan saya ringkas je, nak lari daripada yang dibangkitkan oleh Shah Alam dengan kawan-kawan sebelum ni, tapi masih lagi orang kata perkara yang agak mustahak lah untuk kita. Sebab kerajaan berjanji, kerajaan kata dalam masa 4 tahun daripada sekarang rakyat Malaysia akan ada pendapatan tinggi.
bawah pelan yang Muhammad sebutkan tadi. 4 tahun saja lagi. Tapi kalau bakal beritahu, sebahagian besar rakyat Malaysia yang miskin berada di Sabah dengan Sarawak. Sabah terutamanya memang diakui. 2-3 hari lepas kerajaan mengakui kerana kadar kemiskinan paling tinggi dalam Malaysia duduknya di Sabah. Dan pendapatan per kapita di Sabah yang ramainya bawah daripada 10,000 setahun. Saya nak tanya Timbalan Menteri, Perdana Menteri yakin ke tidak dengan pelan dalam masa 4 tahun ni boleh menjadikan sebahagian besar rakyat Sabah yang tertinggalan teruk tu, boleh kita angkat daripada 10,000 pendapatan per kapita dia kepada 38,000. Saya nak dengar kaedah macam mana nak buat KRA dalam masa 4 tahun. Terima kasih. Baru mukadimah tadi saya ingat akan saya sebut dalam jawapan-jawapan saya selepas ini, ya Muhammad. Sebab kita memang sudah ada perancangan dari segi nak menaikkan pendapatan tinggi rakyat dan sebagainya melalui model ekonomi baru yang hari ini telah pun dilaksanakan, dirancangkan, dan insyaAllah ianya akan bermula. Begitu juga soal misalnya Felda, Risda kita gabungkan kerana kita nak membuat projek-projek mega, dan ini juga pada saya adalah ke arah itu. Maknanya kena sabarlah yang untuk yang tujuan itu. Bagi kita yakin insyaAllah kalau ada sokongan daripada semua pihak, ini akan dapat kita laksanakan. Termasuklah di Indra Mahkota. Menteri, sikit Menteri. Menteri, sikit saja Menteri. Sekejap Kang, tak habis ni Kang. Sikit. Ini apa lah, ini sahabat, ni apa? Boleh pulang? Padang Serai. Padang Serai. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Padang Serai dari Kedah, bukan Sabah. Ni Dato' Menteri, kita semua jelas bahawa setiap kali ada bajet berbilion-bilion dibelanjakan. Selepas 45 tahun Sabah menerima bilion ini, saya pasti kurang daripada 50% daripada yang diinjek ke dalam pembangunan negeri Sabah itu berjaya. Jadi apakah Datuk Menteri boleh beri sedikit penerangan mengenai yang diinjek 7.9 bilion ini pada kali ini, berapa peratuskah yang akan disalurkan ke Sabah, dan apakah anggapan Menteri boleh bagi penjelasan berapa peratus boleh berjaya? Sebab saya percaya sebelum ini 45 tahun mesti kurang daripada 50% yang berjaya. Kalau 100% yang diinjek itu berjaya, bermakna tidak akan ada rumah-rumah yang tak ada api, tidak akan ada orang yang minum air kotor, tidak akan ada jambatan yang runtuh. Jadi kali ini Menteri berharapan berapa peratus berjaya sampai kepada rakyat dan pembangunan dilaksanakan? Jangkaan Menteri lah. Okey, Yang Berhormat Padang Serai, sebenarnya soalan spesifik tu berapa peratus. Untuk tujuan itu saya memerlukan apa sedikit lah, sebab kena kira dan sebagainya. Tapi daripada peruntukan kita yang ada ni, memang jelas sebahagian besarnya adalah untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Sabah dan Sarawak. Kalau saya nak bacakan terlalu panjang, ya Muhammad. Tapi pada saya cukup yakin insya-Allah kalau ada sokongan semua pihak, perancangan-perancangan ini akan dapat kita laksanakan dengan sempurna. Menteri jangka kemungkinan lah berapa peratus? Saya percaya tidak 100%. Mungkinkah 70 atau kurang dari 50? Itu saja jangkaan Menteri sendiri. Selepas pengalaman puluhan tahun dalam politik dan juga dalam sebagai ahli parlimen, jangkaan lebih kurang berapa peratus? Okey, kalau ikut daripada 2010 kita telah capai 97.1%. Jadi yang akan datang saya cukup yakin lebih daripada 90% akan dapat kita laksanakan, insya-Allah. Kalau fahamlah. Okey, Datuk Pengerusi Yang Berhormat Jerai, Padang Terap dan Kuala Krai menyentuh isu peruntukan berjumlah 300 juta ringgit di bawah butiran SPKR. Kementerian merakamkan ucapan terima kasih di atas saranan dan cadangan Yang Berhormat. Walau bagaimanapun peruntukan 300 juta di bawah bajet 2011, SPKR telah dihaskan telah dihaskan bagi membiayai pelaksanaan program bantuan rumah untuk golongan miskin dan miskin tegar luar bandar di seluruh negara. Kementerian juga bercadang untuk mengagihkan sejumlah 1.9 juta untuk membiayai pelaksanaan 80 projek bina baru dan baik pulih rumah bagi kawasan Parlimen Padang Terap.
dan sebanyak 1.2 juta akan diagihkan bagi melaksanakan projek PBR di Parlimen Kuala Krai. Jelas pada kita, tak kira kawasan, pembangkang ke kerajaan ke Barisan Nasional, kita bantu. Sebab pada kita, rakyat didahulukan. Jadi tuduh-tuduh yang Muhammad tadi tak ada. Saya nafikan sama sekali. Cuma yang saya minta sokongan daripada semua. Yang Muhammad bagi salam, ya Muhammad. Ya, saya ingat tak payah membuang masa saya ialah sebab nerima tu. Okey, sebab saya nak berikan, sebab ini pernah ditimbulkan oleh beberapa jawapan itu. Datuk Speaker, saya nak bagi jawapan kepada mereka yang pernah menyuarakan dalam jawatankuasa. Syah Alam tak ada pun dalam jawatankuasa ni. Hari ni dia sengaja nak mengacau saya je. Jadi minta maaf lah, kita cakap di luar lah. Yang Berhormat Ketua Belut bertanya tentang bilangan rumah berhubung dengan isu projek program pembangunan masyarakat setempat PPMS Perlop. Sebagaimana ia dibangkit oleh Yang Berhormat Sungai Siput, Kementerian secara berperingkat-peringkat akan memperlengkapkan PPMS Perlop dengan projek-projek ekonomi bagi memberikan tambahan kepada peserta PPMS berkenaan. Sejumlah 16 projek ekonomi dengan kos RM110,000 telah dilaksanakan di PPMS Perlop bagi menjana pendapatan tambahan peserta PPMS ini. Mengenai isu peluang pekerjaan bagi penduduk di Kampung Asap yang terlibat dengan projek pembangunan empangan bakun, perkara ini adalah di bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak. Kementerian akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Kerajaan Negeri mengenai perkara ini. Menteri. Ya. Menteri, tadi Menteri mengatakan bahawa Menteri akan melaksanakan ini berdasarkan maklumat daripada Kementerian. Tetapi di Dewan yang sama ini juga, dan setakat maklumat saya di lapangan maupun di pejabat daerah dan kementerian berkaitan, tidak punya statistik ataupun data mengenai pemilikan rumah. Tadi dikatakan mau dibina PPRT, dan bagi saya kalau tidak punya data sebegitu, dan saya buktikan saya salah, kita tidak punya bukti pemilikan rumah setakat ini warga Malaysia, apatah lagi yang di luar bandar. Sebab itu kebanyakan program ada satu kertas oleh Profesor Goh Ban Lee daripada USM, pakar perumahan. Kadang-kadang benda itu katanya kadang supply lebih daripada demand. Jadi apabila dilihat daripada kajian tersebut, maklumatnya tidak ada di peringkat kementerian. Jadi saya mohon penjelasan dari Menteri, maklumat dikatakan tadi itu maklumat daripada mana? Kerana saya cek di pejabat daerah pun tak ada. Jadi saya rasa kalau begitu kita belanja tanpa data yang tepat, mana mungkin kita buat penilaian yang tepat mengenai penilaian peningkatan ataupun penurunan. Saya rasa pelanjangan kita akan sia-sia. Saya mohon, dan perkara ini kritikal, terutama segi isu perumahan. Menteri mohon penjelasan. Di balik pulau ni semua kritikal ya, susah juga. Jadi untuk Yang Berhormat balik pulau, sebenarnya pihak kementerian kita membuat projek-projek ini berdasarkan kepada permintaan daripada akar umbi yang dibuat melalui penghulu kepada pejabat daerah, dibincangkan oleh fokus group dan sebagainya, dan angkat pula kepada ICU dan sebagainya. Data-data ini ada sebenarnya, dan berdasarkan kepada inilah yang kita dapat laksanakan projek-projek rumah tadi. Kalau ada di sana sini kekurangan, beritahu kita. Bukan dalam dewan ini saja, elok dimaklum kepada saya secara peribadi supaya kita dapat siasat di mana keperluannya itu boleh kita laksanakan sebagainya. Kita bersedia untuk membantu. Tak kisahlah daripada balik pulau ke ataupun daripada pembangkang atau pembangkang, kita akan bantu, insya-Allah.